Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua penonton dan peserta yang sudi menghadiri forum pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Amir Syazwan bin Amran dan saya akan memoderasi forum kita hari ini. Tujuan dari forum ini adalah untuk membincang dan mengetahui peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan beberapa peraturan dasar supaya perbincangan tetap berjalan lancar dan produktif. Pertama, kita perlulah saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Seterusnya, berbicara dengan jelas semasa mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat agar tidak berlakunya perselisihan faham. Akhir sekali, kita perlulah menjaga suasana agar kekal profesional dan positif. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini. Panel pertama di sebelah kiri saya iaitu Encik Irfan Zakwan iaitu guru cemerlang bahasa Melayu dari Sekolah Kebangsaan Jeratun. Panel seterusnya iaitu berada di kanan saya iaitu Dr. Aira Danish iaitu pesyarah dari Universiti Malaya. Dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu, dua tokoh penting yang sering disebutkan ialah Nik Syafiah Karim dan Asmah Haji Omar. Kedua-dua tokoh ini memainkan peranan yang signifikan dalam mengembangkan dan menyebarkan bahasa Melayu melalui pelbagai bidang, termasuklah sastra, pendidikan dan media. Nik Syafiah Karim menekankan kepentingan sastra sebagai alat untuk memperkaya bahasa Melayu serta peranan media dalam menyebarkan penggunaan bahasa yang betul dan relevan dalam masyarakat umum. Sebaliknya, Asmah Haji Omar pula memberi tumpuan kepada hubungan antara bahasa dan alam Melayu serta kepentingan penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks yang berbeza. Pemikiran dan sumbangan kedua-dua tokoh ini bukan sahaja mencerminkan komitmen mereka terhadap bahasa Melayu, tetapi juga menunjukkan keperluan untuk mempertahankan dan mempromosikan bahasa tersebut dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui kajian dan penyelidikan mereka, kita dapat memahami dengan lebih mendalam tentang bagaimana bahasa Melayu dapat dipertahankan dan diperkasakan di era globalisasi ini. Tanpa membuang masa, marilah kita memulakan perbincangan dengan mengetahui latar belakang mengenai tokoh-tokoh ini. Kita akan mulakan dengan Encik Irfan. Apakah latar belakang bagi tokoh Asmah Haji Omar? Baiklah, terima kasih kepada saudara Amir. Latar belakang bagi Dr. Asmah Haji Omar ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar atau lebih dikenali sebagai Asmah Haji Omar yang dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra, Kedah, Darul Aman. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperolehi PhD. Selain itu, beliau juga merupakan Selain itu, beliau juga merupakan Naib Kansela Universiti Malaya, pejuang bahasa dan ilmuwan yang melahirkan ribuan pelajar yang bertaburan di seluruh negara ini. Juga ialah penulis dan editor puluhan buku yang kesemuanya menjadi rujukan penting untuk pengembara bahasa Melayu. Contohnya, beliau telah berjaya menghasilkan lebih dari 45 buku akademik berkenaan linguistik. Ini kerana beliau pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik
serta merupakan pakar Nahu, bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Bukan itu sahaja, beliau juga banyak menjalankan penyelidikan di Sabah dan Sarawak. Asmah merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan profesor. Jawatan ini merupakan jawatan paling tinggi di universiti dan mula dipegangnya sejak berusia 36 tahun sehingga beliau bersara wajib pada usia 65 tahun. Itu saja. Terima kasih Encik Irfan kerana telah menjelaskan dengan terperinci mengenai tokoh tersebut. Seterusnya, bolehkah Dr. Airil menerangkan mengenai latar belakang Nik Safiah Karim? Baiklah, terima kasih saudara Amir. Jadi saudara Amir telah meminta saya untuk menerangkan sedikit sebanyak mengenai latar belakang Nik Safiah Karim. Okey, jadi baiklah, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Abdul Karim ataupun lebih dikenali sebagai Nik Safiah Karim, beliau dilahirkan pada 27 Januari 1949 di Kuala Kangsar, Perak. Beliau merupakan seorang penulis dan sastrawan yang dikenali sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang bahasa Melayu dan sastra. Beliau telah memperoleh pendidikan awal di Malaysia sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi di Universiti Malaya, di mana beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang bahasa Melayu. Selain daripada itu, beliau juga telah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Malaya dan terlibat secara aktif dalam pengajaran dan penyelidikan. Sebagai seorang pendidik, beliau banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan kurikulum bahasa Melayu dan pengajaran sastra. Karyanya dalam bidang ini meliputi penyelidikan linguistik, sastra dan penerbitan buku serta artikel yang menjadi rujukan dalam bidang pendidikan dan bahasa. Bukan itu saja, beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan penting dalam beberapa pertubuhan wanita di peringkat kebangsaan, antaranya ialah menjadi pengerusi selama 2 penggal bagi Majlis Penasihat Wanita Negara yang merupakan pengasas dan yang di-Ketua Pertubuhan Tindakan Wanita Sekarang. Akhir sekali, beliau juga telah menghasilkan banyak karya sastra dan artikel yang membincangkan isu-isu bahasa dan budaya bahasa Melayu. Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang Nik Safiah Karim yang telah pun saya kaji. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Airil atas penjelasan yang cukup menarik. Marilah kita beralih kepada peranan setiap tokoh yang telah dinyatakan secara teliti. Mari mulakan dengan Dr. Airil. Dr. Airil, apakah peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu? Okay, jadi baiklah. Antara peranan Dr. Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau berperanan sebagai pengaruh dalam media melalui penyebaran pengetahuan dan kesedaran dengan menggunakan platform ini untuk menyebarkan pengetahuan tentang bahasa Melayu dan isu-isu berkaitan sastra melalui kolom, artikel dan wawancara beliau membincangkan kepentingan penggunaan bahasa yang betul dan berkesan
membantu masyarakat memahami nilai bahasa dalam konteks budaya dan identiti. Bukan itu saja, beliau turut aktif mempromosikan karya-karyanya melalui pelbagai saluran media termasuk media cetak dan dalam talian. Selain itu, beliau juga menarik perhatian pembaca melalui penceritaan kepentingan sastera dan budaya Melayu dengan menulis tentang keindahan dan kekayaan bahasa Melayu. Malahan karya-karyanya juga sering menjadi contoh bagaimana bahasa dapat digunakan secara kreatif dan berkesan. Bahkan beliau juga turut giat dalam memberikan ulasan terhadap karya sastera lain di media. Hal ini kerana dengan cara ini beliau mampu mencipta ruang perbincangan yang membangun mengenai penggunaan bahasa sekaligus membantu penulis lain untuk meningkatkan mutu karya mereka. Pendekatan ini sejurus menunjukkan kepentingan bahasa Melayu dalam konteks sastera dan masyarakat. Selain daripada itu juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safar Karim juga turut berperanan dalam bidang pendidik bahasa dan sastera Melayu. Buktinya, beliau telah berkhidmat sebagai pensyarah di universiti dan mengajar subjek berkaitan bahasa Melayu dan sastera. Dalam peranan ini, beliau membentuk dan membimbing pelajar dalam memahami konsep dan kaedah penggunaan bahasa yang betul. Pendekatan pengajarannya sering mengintegrasikan elemen sastera untuk menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih berkesan. Beliau juga turut mendidik generasi baru untuk memahami dan menghargai bahasa Melayu dalam konteks akademik dan budaya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Bukan itu sahaja, beliau juga berperanan aktif dalam penyelidikan yang melibatkan bahasa Melayu, linguistik dan sastera. Penyelidikan beliau seringkali menonjolkan isu-isu seperti penggunaan bahasa, perkembangan sastera Melayu dan pengaruh budaya terhadap bahasa. Hasil penyelidikan ini mampu memperkaya pemahaman tentang bahasa dan sastera Melayu dalam kalangan akademik. Bahkan beliau juga telah menerbitkan banyak buku dan artikel yang merangkumi pelbagai aspek bahasa Melayu dan sastera. Karya-karya ini juga menjadi rujukan penting dalam bidang pendidikan dan linguistik, dan serta membantu pelajar dan pendidik untuk mendapatkan sumber yang lebih berkualiti. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih Dr. Airil atas penerangan yang cukup mendalam. Kita dapat lihat banyak peranan yang telah dilakukan oleh Nik Safar Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah Encik Irfan, bagaimana pula peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu? Okay, baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudara Ahmed. Hasil yang saya kaji, saya mempunyai dua peranan Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, peranan yang pertama, Asmah Haji Omar merupakan seorang ahli linguistik yang banyak menyumbang peranannya kepada kajian bahasa Melayu, khususnya dalam bidang morfologi dan sintaksis. Dari sudut pengkaryaannya, tokoh ini merupakan seorang penulis yang prolifik. Beliau berjaya menghasilkan
puluhan buah buku yang berkaitan dengan bahasa dan linguistik, ratusan makalah dan kertas kerja yang sebahagiannya diterbitkan dalam jurnal tempatan dan antarabangsa, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Salah satu contoh karyanya ialah dalam linguistik Melayu, memberikan penjelasan mendalam tentang struktur bahasa Melayu. Selain itu, bukunya yang pertama diterbitkan pada tahun 1964 dan sejak daripada itu hampir setiap tahun buku baharu diterbitkan oleh beliau. Antara buku yang terkemuka termasuklah Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, satu perbandingan pola pada tahun 1968, dan Essay on Malayan Linguistic, Nahu Melayu Mutakhir dan sebagainya. Semua buku ini ditulis daripada hasil penyelidikannya yang merangkumi bahasa Melayu termasuk yang di luar alam Melayu, bahasa-bahasa orang asli, bahasa-bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Bukan itu sahaja, beliau juga berperanan dalam menyumbang artikel dalam jurnal dan penerbitan antarabangsa, serta turut menghasilkan buku-buku terjemahan, misalnya Oxford Advanced Learner Dictionary, 30 cerita Grimm, dan juga banyak menghasilkan artikel tentang bahasa yang sebahagian besarnya diterbitkan dalam jurnal Dewan Bahasa. Baiklah, peranan kedua Prof. Asmah Haji Omar ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar juga berperanan sebagai pendidik yang mengembangkan pengajaran bahasa Melayu di peringkat universiti. Beliau telah berkhidmat sebagai ahli akademik pada tahun 1963 di UM, iaitu Universiti Malaya di Kuala Lumpur, dan berakhir pada tahun 2000. Kemudiannya melanjutkan kerjayanya sebagai pendidik di Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu UPSI, di Tanjung Maling, Perak, bermula pada tahun 2001 hingga tahun 2005. Melalui pengajaran ini, beliau berusaha untuk mempertingkatkan pemahaman pelajar tentang bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, beliau juga turut terlibat dalam bidang penyelidikan bahasa, misalnya menjalankan penyelidikan dalam berbagai aspek bahasa, termasuklah bidang tata bahasa, fonologi, semantik, perkamusan, dialektonologi, sosiolinguistik, dan perancangan bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga telah membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan juga Sarawak, serta membuat kajian lebih daripada 22 bahasa, termasuklah bahasa suku kaum Bajau, Bisayah, Kadazan, Iranon, Lundayeh, dan macam-macam lagi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Encik Irfan kerana memberikan informasi yang memikat. Tidak dinafikan lagi, Asmah Haji Omar juga mempunyai peranan yang cukup banyak dalam memertabatkan bahasa Melayu. Kita sudah mendekati akhir waktu, jadi saya akan memberikan satu soalan terakhir pada panel-panel. Encik Irfan, apakah pemikiran tokoh Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu? Baiklah, di sini juga terdapat dua pemikiran Asmah Haji Omar. Pemikiran yang pertama, pemikiran Asmah Haji Omar mengenai hubungan antara bahasa dan alam Melayu mencakupi pelbagai aspek yang menunjukkan kepentingan bahasa sebagai alat komunikasi dan pemeliharaan identiti budaya. Antaranya ialah bahasa sebagai identiti budaya, iaitu Asmah berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan hanya sekadar alat komunikasi,
tetapi juga merupakan cerminan identiti dan budaya masyarakat Melayu. Beliau juga menekankan bahawa bahasa ini dapat menyimpan nilai-nilai budaya, sejarah dan tradisi yang penting bagi rakyat Malaysia. Dengan memahami bahasa, individu dapat menghayati warisan budaya mereka dan meneruskan legasi tersebut kepada generasi seterusnya. Selain itu, Asmah Haji Omar juga menyatakan bahawa sastera Melayu yang meliputi puisi, prosa dan karya-karya lain ialah medium yang efektif untuk meneroka hubungan antara manusia dan alam. Karya sastera seringkali menggambarkan keindahan alam Melayu dan mencerminkan cara hidup masyarakat yang harmoni dengan persekitaran mereka. Melalui sastera, nilai-nilai ekologi dan rasa cinta terhadap alam dapat ditanamkan dalam kalangan pembaca. Baiklah, itu pemikiran pertama. Kita lanjutkan dengan pemikiran kedua, iaitu pemikiran Asmah Haji Omar mengenai penggunaan bahasa menurut situasi merangkumi beberapa aspek penting. Antaranya ialah konteks sosial dan bahasa, iaitu beliau menekankan bahawa penggunaan bahasa harus dipertimbangkan dalam konteks sosial yang berbeza. Hal ini kerana beliau percaya bahawa pemilihan bahasa dan cara berkomunikasi perlu disesuaikan dengan situasi, termasuklah latar belakang pendengar, tempat dan tujuan komunikasi. Dan dalam pandangannya, bahasa bukanlah sesuatu yang statik, akan tetapi perkara ini adalah dinamik dan terpengaruh oleh pelbagai faktor sosial. Selain itu, bahasa formal, iaitu beliau mengemukakan pemikirannya mengenai peraturan linguistik, ialah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahwu dalam penggunaan bahasa. Sebutan ialah cara kita melahirkan bahasa melalui mekanisme pengaliran udara dari paru-paru menerusi kerongkong dan rongga mulut serta rongga hidung. Sesatu komuniti bahasa itu mempunyai pelbagai rupa sebutan berdasarkan dialek yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat persetujuan dalam bentuk rupa sebutan dalam situasi tertentu apabila bahasa digunakan dalam situasi rasmi. Dengan itu, lahirlah sebutan standard bagi bahasa kebangsaan yang menunjukkan identiti komuniti atau negara berkenaan yang berbeza dengan identiti komuniti atau negara yang lain walaupun menggunakan bahasa yang sama. Itu saja pemikiran bagi Asmah Haji Omar. Terima kasih Encik Irfan dengan penyampaian yang menonjol mengenai pemikiran tokoh Asmah Haji Omar. Apa pula pendapat Dr. Airil mengenai pemikiran tokoh Nik Syafiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu? Baiklah, berdasarkan apa yang saya selidiki, pemikiran Nik Syafiah Karim mengenai pentingnya sastera dalam bahasa Melayu merangkumi beberapa aspek yang sangat diruai. Antaranya ialah sastera sebagai alat penyatuan, iaitu beliau melihat sastera sebagai alat untuk menyatukan masyarakat. Hal ini kerana karya sastera yang mengangkat tema-tema universal seperti cinta, kemanusiaan dan perpaduan dapat merapatkan jurang antara pelbagai lapisan masyarakat. Melalui sastera, nilai-nilai kemanusiaan dan perpaduan dapat diperkukuhkan yang penting dalam konteks masyarakat yang pelbagai. Selain daripada itu, menurut beliau, sastera memainkan peranan yang penting dalam penggadaan bahasa Melayu. Contohnya, karya sastera seperti puisi, novel dan cerpen menggunakan bahasa yang kreatif dan pelbagai. Hal ini memberi peluang kepada pembaca untuk menghayati keindahan bahasa
dan mengingatkan kosakata maafkan saya, dan meningkatkan kosakata mereka melalui sastra. Selain itu, bahasa Melayu melalui sastra dapat diperhalausi dan diperkaya oleh istilah dan ungkapan baru. Bukan itu sahaja, dalam konteks pendidikan pula, beliau percaya bahawa sastra harus menjadi sebahagian daripada kurikulum bahasa Melayu, kerana pengajaran sastra dapat membantu pelajar menghargai bahasa dan budaya mereka sambil mengembangkan kemahiran membaca dan menulis. Kita pergi ke pemikiran yang kedua, iaitu pemikiran mengenai peranan media massa media dalam memperkasakan bahasa. Pemikiran Nik Safiah Karim mengenai peranan media dalam memperkasakan bahasa merangkumi beberapa aspek yang sangat relevan. Antaranya ialah media sebagai platform penyebaran bahasa. Beliau berpendapat bahawa media baik cetak maupun digital berfungsi sebagai platform utama untuk menyebarkan dan mempromosikan bahasa Melayu melalui akhbar, majalah, radio, televisyen dan internet. Bahasa Melayu dapat diakses oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ini memberi peluang kepada orang ramai untuk terdedah pada penggunaan bahasa yang baik dan tepat serta memperkayakan kosakata mereka. Selain itu, beliau juga beranggapan bahawa media sebagai alat untuk memperkenalkan dan mempromosikan karya sastra melalui contohnya melalui ulasan buku, program sastra dan penerbitan karya-karya sastra dalam media. Masyarakat dapat mengenali dan menghargai sastra bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, media pendidikan juga memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan bahasa. Program-program yang berkaitan dengan pengajaran termasuk tutorial dalam talian dan aplikasi pembelajaran dapat membantu individu mempelajari dan memperbaiki kemahiran berbahasa mereka. Ini sangat penting dalam era digital di mana akses kepada maklumat dan sumber pembelajaran sangat menjadi semakin mudah. Baiklah, itu saja berdasarkan apa yang telah saya selidiki. Terima kasih Dr. Aidil dengan penjelasan yang sangat tepat. Untuk penambahan ilmu atau untuk menambahkan pemahaman kepada semua, izinkan saya untuk memberikan sedikit perbezaan mengenai kedua-dua tokoh ini. Perbezaan pemikiran Nik Safiah Karim dan Asmah Haji Omar ialah melalui aspek fokus pemikiran, iaitu Nik Safiah Karim menekankan kepentingan sastra dalam memperkaya bahasa Melayu dan peranan media sebagai alat untuk menyebarkan penggunaan bahasa yang betul, manakala Asmah Haji Omar pula memfokuskan kepada hubungan antara bahasa dan alam Melayu serta bagaimana bahasa mencerminkan masyarakat dan budaya setempat. Selain itu, dari aspek pendekatan dalam penggunaan bahasa, iaitu Nik Safiah Karim menganggap sastra sebagai medium yang dapat memperkaya bahasa dan menjadikan bahasa Melayu lebih relevan dalam konteks moden melalui media. Manakala Asmah Haji Omar pula menekankan keperluan untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi tertentu dan bagaimana konteks sosial mempengaruhi penggunaan bahasa. Seterusnya, dari aspek sumber inspirasi, iaitu Nik Safiah Karim lebih terinspirasi kepada perkembangan
media dan sastra dengan menjadikannya sebagai platform untuk memperkasakan bahasa. Manakala Asmah Haji Omar pula lebih terinspirasi oleh fenomena budaya dan sosial di alam Melayu serta bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks tersebut. Akhir sekali, perbezaan dari segi pendekatan terhadap generasi muda iaitu Nik Safiah Karim menggalakkan penggunaan bahasa yang baik, manakala Asmah Haji Omar pula menekankan pendidikan moral, pendidikan formal dan pemahaman tentang situasi untuk mengembangkan kemahiran bahasa dalam kalangan generasi muda. Baiklah, berakhir sudah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton dan panel-panel yang sudi menghadiri dalam forum ini. Perbincangan kita sangatlah bermanfaat dan memberi wawasan baharu. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi bahan refleksi dan implementasi kepada orang lain. Jangan lupa untuk mengikuti forum seterusnya jika anda tertarik. Sampai jumpa, terima kasih dan Assalamualaikum.